Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Ainul Fatana binti Al-Wahri mewakili ahli kumpulan saya yang terdiri daripada Muhammad Ikhwan, Muhammad Fadli Azim, Imanuddin dan Muhammad Asrul Huzaini akan membentangkan tentang additive manufacturing. Masuk kepada pengenalan kepada additive manufacturing. Additive manufacturing atau juga dikenali sebagai additive layer manufacturing adalah nama panggilan percetakan 3D dalam sektor industri pembuatan. Ia merupakan proses yang dikawal oleh komputer bagi menghasilkan objek 3 dimensi dengan menghasilkan bentuk dari lapisan bahan. Kaedah ini juga merupakan pendekatan yang transformatif dalam sektor industri pembuatan bagi membolehkan penghasilan bahagian dan sistem yang lebih ringan dan kuat. Assalamualaikum, saya Muhammad Nasrul Huzaini bin Kamaluddin akan menjelaskan tentang jenis proses additive manufacturing. Proses yang pertama adalah VAT photopolymer. Proses yang menggunakan cecair resin photopolymer untuk mencipta lapisan objek. Cermin digunakan untuk mengarahkan cahaya ultraviolet yang menyembuhkan setiap lapisan resin melalui photopolymer. Proses yang kedua adalah material jetting. Material jetting menghasilkan objek dengan kaedah yang lebih kurang dengan kaedah pencetakan dakwat 2 dimensi ataupun 2D. Bahan akan disuntik ke atas platform binaan dengan menggunakan kaedah berterusan ataupun titisan yang dikenali sebagai teknik drop on demand ataupun DOD. Bahan yang diinjek ke atas platform binaan dengan menggunakan nozzle yang bergerak secara horizontal di atas platform. Lapisan model yang telah siap akan dibiarkan dan dikeraskan menggunakan sinaran cahaya ultraviolet ataupun sinaran UV. Proses yang ketiga adalah binder jetting. Teknik ini menggunakan gaya pencetakan 3D yang bergerak pada paksi X, Y dan Z. Ianya adalah untuk menghasilkan lapisan yang berselang-seli bahan serbuk dan cecair pengikat sebagai perekat. Yang keempat, material extrusion. Untuk material extrusion, proses additive manufacturing menggunakan spool polymers yang dikeluarkan atau diukir menggunakan nozzle panas yang dipasang pada bahagian alat yang berfungsi seperti lengan yang boleh digerakkan. Bahan yang digunakan dicarikan mengikut lapisan demi lapisan apabila nozzle bergerak secara mendatar dan katil bergerak secara menegak. Lapisan melekat melalui kawalan suhu atau ejen ikatan kimia. Yang kelima, power bed fusion. Power bed fusion terdiri daripada pelbagai teknik additive manufacturing seperti direct metal laser melting (DMLM), direct metal laser sintering (DMLS), electron beam melting (EBM), selective laser sintering (SLS) dan selective heat sintering (SHS). Pancaran elektron laser atau muncung termal digunakan untuk mencairkan atau sepada cair lapisan halus bahan selepas lebihan serbuk telah pun dibuang. Yang keenam, sheet lamination. Sheet lamination boleh dipecahkan kepada dua teknologi. Yang pertama, laminated object manufacturing (LOM). Yang kedua, ultrasonic additive manufacturing (UAM). Laminated Object Manufacturing (LOM) lebih sesuai digunakan untuk mencipta benda yang memerlukan kekemasan atau nilai estetik dan ia menggunakan alternatif lapisan kertas dan pelekat. Additive Manufacturing menggunakan kimpalan ultrasonik untuk mencantumkan lembaran besi nipis memerlukan tenaga yang rendah, proses bersuhu rendah. UAM boleh digunakan dengan pelbagai besi seperti aluminium, stainless steel dan titanium. Akhir sekali, yang ketujuh iaitu Directed Energy Deposition. Kaedah additive manufacturing ini boleh digunakan dengan pelbagai jenis bahan termasuk seramik, logam dan polimer, laser, arka elektrik atau senapang pancaran elektron yang dipasang pada lengan yang menggerakkan dawai itu cair, bahan suapan filamen atau serbuk untuk membina objek sewaktu platform bergerak secara menegak. Antara bidang yang menggunakan additive manufacturing adalah
bidang aerospace seperti untuk membina kapal terbang dan kapal angkasa. Seterusnya adalah bidang otomotif dan bidang machinery seperti untuk pembinaan turbin dan mesin yang perlu ditepahkan. Seterusnya adalah bidang kawalan dan robotik yang kegunaannya menjadi peralatan di kilang. Sukan dan kehidupan harian seperti peragang kemas dan pemotoran. Dan seterusnya adalah peralatan pas, yang contohnya barangan yang susah untuk didapati di pasaran biasa seperti bahagian kereta klasik dan alatan bedah. Kelebihan kaedah bed polymerization ini adalah mempunyai ketepatan yang tinggi dan kemas, dan seterusnya adalah prosesnya yang agak cepat dan mempunyai kawasan binaan yang luas, iaitu mampu membina model yang berukuran maksimum sebanyak 1000 kali 800 kali 500 dan berat maksimum model sebanyak 200 kg. Kekurangannya adalah agak mahal dan penggunaan bahan yang terhad bagi fotoresist. Biasanya model yang dibuat perlu struktur sokongan dan pasca pengawetan supaya bahagian yang dibuat cukup kuat jika ingin digunakan sebagai struktur. Kelebihan bagi kaedah material jetting pula adalah dapat memanfaatkan kecepatan disposisi titisan yang tinggi, menyebabkan kadar sisa buangan yang dihasilkan adalah rendah. Proses ini membolehkan berbilangan bahagian dan warna dilakukan dalam satu proses. Dan kekurangannya adalah sentiasa memerlukan bahan sokongan dan mempunyai bahan yang terhad jika menginginkan kecepatan yang tinggi, dan hanya polimer dan lilin sahaja yang boleh digunakan. Seterusnya ialah binder jetting. Kelebihan proses ini ialah setiap bahagian boleh dibuat dengan pelbagai warna yang berbeza. Ia juga menggunakan pelbagai bahan daripada metal, polimer dan seramik. Proses yang dijalankan juga lebih cepat daripada proses yang lain. Kaedah bagi kedua-dua bahan ini menggunakan sejumlah besar gabungan binder powder yang berbeza dan pelbagai sifat mekanikal. Kekurangan proses ini pula, ia tidak bersesuaian untuk bahagian struktur kerana penggunaan bahan pengikat. Pemprosesan pos tambahan boleh menambahkan masa yang ketara kepada keseluruhan proses. Seterusnya ialah material extrusion. Kelebihan proses ini ialah ia merupakan proses yang meluas dan murah. Plastik ABS boleh digunakan dan mempunyai sifat struktur yang baik dan mudah diakses. Kekurangan proses ini pula ialah jejari moncong, menghadkan dan mengurangkan hasil kualiti akhir. Ketepatan dan kelajuan adalah rendah jika dibandingkan dengan proses yang lain. Ketepatan model akhir terhad kepada ketebalan moncong bahan. Seterusnya ialah powder bed fusion. Kelebihan proses ini ialah ianya sangat murah dan sesuai untuk model pameran dan prototype. Ia juga mempunyai kebolehan untuk mengaplikasikan teknologi ke dalam mesin yang bersaiz kecil yang sesuai untuk kegunaan pejabat, sebut berfungsi sebagai struktur penyokong yang bersepadu. Ia juga mempunyai kepelbagaian bahan untuk dipilih. Kekurangan proses ini ialah kelajuan proses yang agak perlahan, kekurangan unsur struktur dalam objek menyebabkan saiz mampu dibina terhad, penggunaan tenaga yang tinggi dan hasil dipengaruhi oleh penggunaan dan saiz serbuk. Seterusnya ialah sheet lamination. Kelebihan proses ini ialah ia mempunyai banyak faedah termasuk kelajuan, kos rendah, kemudahan pengendalian bahan, tetapi kekuatan dan integriti model bergantung pada pelekat yang digunakan. Condor pemotongan menjadi sangat pantas kerana laluan pemotongan hanya mengikut garis bentuk, bukan keseluruhan kawasan kerata rentas. Kekurangan proses ini pula ialah ia mempunyai kemasan berbeza-beza bergantung pada kertas atau bahan plastik, tetapi mungkin memerlukan pasca pemprosesan untuk mencapai kesan yang diingini. Penggunaan bahannya juga terhad. Proses gabungan memerlukan lebih banyak penyelidikan untuk memajukan lagi proses ke kedudukan yang lebih arus perdana. Seterusnya ialah directed energy deposition. Kelebihan proses ini ialah keupayaan untuk mengawalkan struktur ke tahap yang tinggi yang memindahkan proses untuk membaiki kerja bahagian yang berkualiti tinggi dan berfungsi. A balance is needed between surface quality and speed. Although with repair applications, speed can often be sacrificed for a high accuracy and predetermined microstructure. Gibson et al. 2010. Kekurangan proses ini pula ialah kemasan bergantung kepada bahan kertas atau plastik, tetapi memerlukan pasca pemprosesan untuk mendapatkan kesan yang diinginkan. Penggunaan bahannya juga terhad
serta proses gabungan memerlukan lebih banyak penyelidikan untuk memajukan proses kepada kedudukan yang lebih tinggi. Kesimpulannya, additive manufacturing telah menunjukkan bagaimana ianya merupakan cara yang menarik untuk berfikir tentang pembuatan kerana ia adalah cara baru untuk membina komponen. Memandangkan sistem perkomputeran telah menjadi lebih berkuasa, ketersediaan perisian untuk slice model CAD untuk pembinaan lapisan demi lapisan telah membuka jalan kepada additive manufacturing untuk berkembang maju. Bahan yang diproses oleh additive manufacturing selalunya mempunyai sifat yang sangat berbeza berbanding dengan bahan yang sama yang diproses menggunakan kaedah tradisional. Tambahan pula, tegasan sisa adalah isu untuk semua proses yang mengalami variasi suhu yang besar. Komponen yang dihasilkan secara tambahan tidak terkecuali. Sekian, terima kasih.